Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, insyaAllah pada hari ini saya tergerak ataupun ingin berkongsi tentang bagaimana dan how I started my Buddha journey. Jadi insyaAllah dalam video kali ini ataupun video yang pertama ini saya akan share lah kenapa saya mengambil keputusan untuk berpurda sebenarnya. Jadi sebenarnya purda ni adalah bukanlah satu tuntutan yang wajib pun sebenarnya, tapi ia hanyalah perkara sunat yang di mana bukanlah sunat muakkad ataupun apa-apa, cuma adalah satu tuntutan yang baiklah kalau siapa yang nak buat. Jadi mengapa saya tergerak hati untuk memakai purda? Kerana sebenarnya kalaulah kita perhatikan sebenar-benarnya, wanita itu adalah perhiasan dunia. Jadi sebaik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Namun bukanlah pakaian itu meletakkan indikator bahawa kita adalah salihah dengan memakai purda, tidak. Tetapi bagaimana purda itu dapat membentuk kita menjadi seorang wanita yang salihah, insyaAllah. Jadi sebenarnya pemakaian purda ni tidaklah begitu senang dan tidaklah begitu payah sebenarnya. Tetapi bagi keadaan saya hampir mengambil masa selama 5 tahun lebih untuk mendapatkan keizinan daripada kedua ibu bapa saya untuk memakai purda. Jadi bila peluang itu telah Allah berikan kepada saya, maka saya memutuskan untuk betul-betul bertekad untuk memakai purda, insyaAllah. Jadi sebenarnya sebenarnya niat untuk memakai purda ni dah lama, semenjak umur 15 tahun ini. Tapi masa tu masih lagi student kan, masih lagi belajar di sekolah menengah kebangsaan biasa. Jadi untuk memakai purda itu satu amanah yang berat lah sebenarnya. Jadi saya memutuskan, tidak mengapalah, mungkin pada saat-saat awal ni masih belum lagi bersedia sepenuhnya untuk memakai purda. Namun bila saya berumur 17 tahun, keinginan dan seru bagaikan menjentik kembalilah untuk memakai purda. Tapi pada masa bersama saya berada dalam keadaan yang kurang sihat untuk saya memakai purda, dan saya merasakan bahawa mungkin saya tidak cukup lagi kuat daripada segi mental untuk memakai purda. Jadi saya lupakan hasrat itu, dan setelah itu 2 kalilah sebenarnya, 2 kali niat untuk memakai purda tapi diketepikan. Kali ketiga lah apabila saya berumur 18 tahun, maksudnya pada umur saya 15, 17 dan 18 tahun, saya mula menyuarakan hasrat kepada kedua ibu bapa saya untuk memakai purda. Tetapi pada masa itu parents saya menasihatkan agar niat saya diperbetulkan mengapa memakai purda dan sebagainya. Jadi tidak digalakkanlah pada waktu itu. Maka saya memutuskan untuk hold dulu the intention of wearing the purda because of respecting my parents' advice and thoughts and opinions. So I put it aside. And then lepas je saya habis diploma selama 2 tahun setengah, dan alhamdulillah saya telah masuk degree sekarang pun, saya bertekad untuk menyuarakan kembali hasrat itu. Alhamdulillah saya telah pun mendapat keizinan dari kedua ibu bapa saya berdasarkan apa yang saya katakanlah, apa yang saya suarakan kepada mereka, dan setelah berbincang, setelah bermusyawarah sebagainya, maka alhamdulillah saya mendapat keizinan itu. Sebenarnya kita dalam sebelum memakai purda ni sebenarnya dia ada beberapa bukan syarat, tetapi beberapa ethics lah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita, kan orang kata kalau sebenarnya nak pakai purda ni, kalau dah niat tekad, dah berazam, pakai je sebenarnya. Tapi sebenarnya pentingnya untuk kita berbincang dahulu dengan ibu
bapa kita, dengan orang yang lebih arif, kerana mereka lebih mengetahui diri kita macam mana. Jadi amat penting untuk kita mengambil akan mereka, nasihat mereka, mengambil kira nasihat mereka, mengambil kira pandangan mereka, supaya keputusan kita tu kita tak buat berdasarkan atas diri kita sendiri, bukan penilaian kita sendiri, tapi penilaian dari orang lain juga. Bukan penilaian apa, tapi penilaian dari segi ini adalah satu tuntutan yang baik dan tidak harus dipermainkan. Sebenarnya timbul isu mengapa orang berpurdah ini selalunya yang selalu selfie, selalu ambil video yang pelik-pelik dan sebagainya. Kerana sebenarnya motif orang pakai purdah ni adalah untuk tidak dilihat dan tidak melihat sebenarnya. Dan saya tergerak hati untuk buat video ini adalah kerana bagi saya tidak salah untuk seorang yang berpurdah itu melakukan dakwah, melakukan sebab antara pelbagai konten sebenarnya, tapi berlandaskan syariat yang telah Allah tetapkan. Lagi-lagi kita membawa imej sebagai wanita yang berpurdah, wanita yang memakai pakaian sunnah isteri Nabi. Jadi adab dan tata sila tu lebih amat perlu dipentingkan, perlu dititik beratkan sebenarnya. Jadi sebenarnya ramai orang yang bertanya kepada figura ataupun figura muslimah yang sedang berpurdah bagaimana ingin memulakan perjalanan untuk memakai purdah sebenarnya. Jadi saya ambil daripada Zahira Zamri. Sebenarnya ada 6 langkah untuk kita menjadi seorang niqabis ataupun seorang yang berpurdah. Yang pertama adalah niatkan kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana pentingnya untuk kita niatkan kerana Allah ni, sebab pada bila-bila masa saja niat kita tu boleh berubah. Contohlah, kalau hari ni kita pakai purdah kerana kita tak nak dilihat oleh ajnabi, kita tak nak dipandang, tidak memandang. Tapi setelah Allah memberikan kita perkara itu, adakah kita akan berterus istiqamah untuk memakai purdah? Itu adalah satu benda yang kita perlu tanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana benda itu? Bagaimana jika Allah telah mengurniakan apa yang kita hajati, adakah kita akan istiqamah untuk memakai purdah ini? Itu penting untuk kita ingatkan kerana Allah, kerana sifat Allah itu kekal. Maka insya-Allah jika kita niatkan kerana Allah, maka keputusan kita berpurdah ini juga akan kekal sampai bila-bila. Yang kedua adalah untuk menjaga adab di dunia realiti dan juga di dunia maya. Kita perasan bahawa golongan yang berpurdah ini tidaklah semua, tetapi segelintirnya ada yang tidak menjaga ikhtilat, membuat video TikTok yang gedi-gedi dan sebagainya, yang tidak melambangkan imej seorang yang berpurdah atau berniqab. Jadi sebenarnya di dunia realiti atau di dunia maya, kita sangat perlu menitik beratkan tentang akhlak kita, tentang peribadi kita, kerana kita memakai purdah, kita memakai pakaian isteri Nabi, kita yang sepatutnya menunjukkan contoh teladan yang baik kepada semua orang. So it cannot be contradict to what Rasulullah has spoken, sebab kontradik kan bila mana kita memakai purdah tapi kitalah yang membawa fitnah kepada agama. Maka benda itu sangat perlu dititik beratkan sebenarnya. Dan yang ketiga, jangan memakai kerana trend. Okey, kita sekarang ni nampak purdah ini adalah satu sangat yang baik, yang sangat dituntut dan sebagainya. Tapi pentingnya untuk kita memakai purdah ini bukan kerana trend, bukan kerana kita ingin ikut orang lain, bukan kerana selebriti pakai kita pun nak pakai, tapi kerana kita nak redha Allah semata-mata. Bukan kerana kita nak mendapatkan pujian dunia, mendapatkan habuan dunia, bukan kerana kita nak menggalakkan orang lain lelaki tengok mata kita dan sebagainya. Maka perkara itu kita perlu sedar dan perlu sentiasa muhasabah sebenarnya. Dan yang keempat, kita kena tahulah sebenarnya orang yang berpurdah ini adalah manusia biasa. Kita pun tak lari daripada membuat kesilapan, tetapi benda itu bukanlah satu alasan untuk kita melakukan dosa. Sepatutnya purdah ini membuatkan kita lagi bersemangat untuk membuat pahala dan membuat amal kebajikan. Purdah ini sebagai salah satu motivasi, salah satu daya tolak kepada diri kita untuk menjadi lebih baik.
dan bukan untuk jadi lebih buruk daripada sebelum kita berpurdah lagi. Yang kelima, kita letak efek untuk kita istiqamah dalam berpurdah. Sebenarnya efek ni bergantung kepada diri masing-masing sebenarnya. Ada orang dia dengan memperbanyakkan pergi majlis taklim, pergi majlis ilmu untuk menambahkan ilmu. Kerana sebenarnya bila kita telah berhijrah kepada arah yang lebih baik, bukanlah semata-mata kita menutup pintu untuk kita menambahkan amal ibadat kita ataupun menambah ilmu kita. Kerana orang yang berjaya itu, orang yang baik itu adalah orang yang menambah ilmu mereka semakin hari untuk mereka jadi lebih baik pada masa akan datang. Maka kita letakkan satu efek untuk kita istiqamah dalam berpurdah. Contohnya, kita letak efek, contohlah kalau kita sebelum ini seorang yang suka berselfie ataupun meletak gambar, kita letak efek, kita kurangkan untuk mengambil gambar supaya kita tidak terdorong untuk mempost gambar tersebut di media sosial. Maka kita akan terpelihara dengan purdah kita dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah tidak bertabarruj. Bertabarruj ni saya bukan orang yang arif untuk lebih-lebih dalam mentafsirkan, tetapi apa yang dari segi kefahaman saya, tidak bertabarruj ni adalah tidak berlebihan dalam perhiasan. Seperti yang kita tahulah, orang yang berpurdah ni sekarang dah makin trend dengan niqab ataupun purdah yang berwarna-warni dan sebagainya. Tidak salah untuk memakai purdah yang berwarna-warni dan sebagainya, tetapi janganlah bertabarruj kerana image seorang muslimah yang berpurdah ni adalah sederhana. Banyakkan warna-warna earth tones, banyakkan warna-warna tanah, warna-warna yang natural, warna-warna yang warna-warna bumi lah, seperti warna coklat, warna krim, warna hitam, warna kelabu. Tidaklah ustazah ataupun para asatizah mengatakan wanita berpurdah itu tidak boleh berhias ataupun berfashion, tapi selaraskan fashion kita untuk mengikut syariat Islam terletakkan. Ini janganlah tudung warna oranye, purdah warna krim dan sebagainya. Jadi ia tidak menambahkan image muslimah. Jadi yang terakhir sekali adalah ni dah habis untuk cara untuk jadi seorang niqabis ataupun orang yang berpurdah. Pada saya ini adalah pendapat saya sebenarnya. Apabila kita telah tekad untuk berhijrah ataupun menjadi orang yang lebih baik dengan memakai purdah dan sebagainya, tambahlah ilmu, janganlah terlalu galak kita mengeksposkan diri kita di media sosial, limitasikan pergaulan kita dengan para ajnabi. Didiklah diri kita dengan sifat hati yang rendah diri. Kerana sesungguhnya wanita adalah sebaik perhiasan, dan sebaik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Dan moga-moga pakaian sunnah Nabi ini kita terapkan dalam diri kita supaya kita dapat menjadi manusia yang lebih baik pada masa akan datang dan dapat mengikuti jejak para isteri Nabi, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini, perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah saya akan kembali, insyaAllah saya akan cuba untuk membuat konten video yang relevan dan saya rasa boleh sesuai untuk disuarakan di YouTube channel saya, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja. Dan Allah lebih mengetahui, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu juga daripada Allah, tetapi dia sandarkan ke atas saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.